Assalamualaikum dan apa khabar semua? Jom teruskan belajar bersama cikgu dalam ulang kaji Express Matematik SPM. Hari ini kita akan belajar tajuk kebarangkalian. Untuk siri pertama, cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk menjawab soalan daripada Kelantan dan juga Selangor. Dan di samping itu, cikgu juga akan menunjukkan penerangan ringkas tentang tajuk dan bagaimana cara untuk mendapatkan markah yang maksimum. Ulang kaji tentang kebarangkalian. Kebarangkalian biasanya ditulis dalam simbol P huruf besar. Sebagai contoh, P, A. Ini bermaksud kebarangkalian peristiwa A. Untuk mengiranya, bilangan kali berlakunya peristiwa A dibahagikan dengan bilangan kali ruang sampel. Jadi nilai kebarangkalian bagi satu peristiwa, sebagai contoh peristiwa A ini, sentiasa berada di antara 0 dan 1. Jika nilainya ialah 0, bermaksud peristiwa tersebut tidak mungkin berlaku. Manakala, jika nilai kebarangkalian yang dikira adalah bersamaan dengan 1, maka peristiwa tersebut pasti akan berlaku. Untuk nilai-nilai yang lain, sentiasa di antara 0 dan juga 1. Kesudahan peristiwa A dan kesudahan pelengkap bagi peristiwa A saling melengkapi dan membentuk ruang sampel. Bermaksud jumlah bilangan sampel adalah bersamaan dengan bilangan kali berlakunya peristiwa A ditambahkan dengan bilangan kali pelengkap bagi peristiwa A. Jadi daripada sini, bilangan ruang sampel dibahagikan dengan ruang sampel, nilainya bersamaan dengan 1. Bilangan kali berlakunya peristiwa A dibahagikan bilangan ruang sampel. Ini bermaksud kebarangkalian berlakunya peristiwa A. Dan bilangan kali bukan pelengkap bagi peristiwa A dibahagikan dengan bilangan ruang sampel. Ini bermaksud kebarangkalian peristiwa A. Jadi nilai 1 adalah bersamaan dengan kebarangkalian A ditambahkan dengan kebarangkalian pelengkap bagi A. Jadi untuk mencari kebarangkalian pelengkap bagi A, kita boleh cari dengan cara mengiranya 1 tolakkan dengan kebarangkalian bagi peristiwa A. Kita belajar bagaimana cara menyenaraikan ruang sampel bagi eksperimen yang melibatkan 2 langkah. Ada 3 kaedah yang boleh digunakan, iaitu kaedah pertama membina jadual seperti contoh di sini. Kaedah yang kedua boleh menggunakan satah koordinat seperti contoh ini. Dan kaedah ketiga ialah dengan cara melukis gambar rajah pokok seperti contoh yang tertera ini. Kita boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai bergantung kepada situasi dan cara mendapatkan jawapan. Dan perhatikan juga adakah eksperimen yang terlibat itu melibatkan pengembalian yang pertama ataupun yang sebaliknya. Dengan pengembalian bermaksud bola pertama yang telah diambil dikembalikan sebelum bola kedua dikeluarkan. Ini bermaksud kali kedua kemungkinan untuk mendapat bola yang sama adalah wujud. Keadaan ini sama kesnya seperti mengambil satu daripada setiap 2 kotak berlainan. Untuk kes yang melibatkan tanpa pengembalian bermaksud bola pertama tidak dikembalikan sebelum bola kedua dikeluarkan. Bermaksud bola yang pertama tidak mungkin dapat kali kedua kerana tidak dikembalikan. Keadaan ini samalah kesnya seperti mengambil 2 biji daripada kotak yang sama, tidak mungkin mendapat yang sama. Kita mulakan dengan soalan pertama melibatkan soalan percubaan daripada negeri Kelantan. Soalannya, kotak A mengandungi 3 keping voucher tunai RM10, RM20 dan RM50. Manakala kotak B mengandungi 4 keping kad yang berlabel penyaman udara, ketuhar, televisyen dan kipas. Penyaman udara dilabelkan sebagai A, microwave ataupun ketuhar dilabelkan sebagai M, televisyen dilabelkan sebagai T, dan manakala kipas dilabelkan sebagai F. Soalannya, seorang pelanggan bertuah di sebuah pasaraya diberi peluang untuk membuat satu cabutan voucher tunai daripada kotak A dan kemudian memilih sekeping kad dari kotak B.
senaraikan ruang sampel bagi gabungan hadiah yang boleh dimenangi. Jadi kita boleh menggunakan kaedah satah koordinat di sini untuk menggambarkan semua kesudahan yang mungkin. Iaitu daripada kotak A, kita akan dapat nilainya yang mungkin dapat ialah 10, 20 dan juga 50. Manakala daripada kotak B, kemungkinan akan dapat ialah penyaman udara iaitu A, ketulah M, kemudian televisyen T dan juga kipas ialah F. Jadi semua titik-titik koordinat di sini merupakan semua kesudahan bagi peristiwa ini. Jadi untuk menyenaraikan ruang sampel S sama dengan semua yang terlibat ialah yang pertama, titik yang pertama ini bermaksud 10 A, yang kedua 10 M, yang ketiga 10 T, yang keempat 10 F. Seterusnya untuk di sini, yang pertamanya ialah 20 A, 20 M, 20 T dan juga 20 F. Untuk barisan ini pula dimulakan dengan 50 A, 50 M, 50 T dan juga akhir sekali 50 F. Jadi di sini sepatutnya ada 4 darab 3, 12. Jadi kita semak kembali 4 darab 3, 12. Jadi ada 12. Bilangan ruang sampelnya ialah 12. Jadi biasanya kita akan mendapat markah keseluruhannya di sini ialah 2 markah apabila dapat menyenaraikan semua sekali 12 dengan lengkap. Kita sambung soalan B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa yang pertama, pelanggan itu memenangi sebuah penyaman udara atau voucher bernilai RM20. Penyaman udara tadi air condition ditandakan sebagai A, voucher RM20. Okay, di sini ialah RM20. Jadi kita tandakan semua yang ada A. Okay, di sini ada A dan yang ada RM20. Okay, kita tandakan dahulu. Sekarang kita senaraikan peristiwa memenangi sebuah penyaman udara atau voucher bernilai RM20. Sama ada yang ada A atau yang ada RM20 ataupun kedua-duanya sekali. Jadi peristiwa tersebut ialah yang bertanda di sini kita mulai dengan 10 A. Yang kedua di sininya ialah 20 A. Okay, seterusnya 20 M, 20 T. Di sini pula ialah 20 F. Dan akhir sekali di sininya ialah 50 A. Jadi di sini bilangan unsurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk mengira nilai kebarangkaliannya 6 perkali dengan bilangan sampel tadi kita telah jumlahkan nilainya bersamaan dengan 12. Jadi kebarangkalian ini jika dipermudahkan nilainya bersamaan dengan 1/2. Okay, itulah dia kebarangkalian memenangi sebuah penyaman udara atau voucher bernilai RM20. Soalan yang kedua, cari kebarangkalian bahawa pelanggan itu tidak memenangi ketulah dan voucher bernilai RM50. Bermaksud yang memenangi kedua-duanya, ketulah tadi ditandakan sebagai M, microwave, dan juga yang mendapat voucher RM50. Maksudnya yang bertanda ini tidak termasuk. Jadi untuk kita senaraikan semua kesudahan peristiwanya ialah bermula dengan yang pertama ini 10 A, yang kedua 10 M, seterusnya 10 T, 10 F, 20 A, 20 M, 20 T,
20F. Okay, bersambung. 50A. Okey, yang bertanda merah tidak termasuk 50M, tidak termasuk. Seterusnya 50T dan akhir sekali 50F. Jadi untuk mengira nilai kebarangkalian, semua kesudahan, semua bilangan peristiwa, pelanggan tidak memenangi ketua H dan voucher bernilai RM50 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kebarangkaliannya ialah 11 dibahagikan dengan jumlah ruang sampel ialah 12. Jadi nilai kebarangkaliannya ialah 11/12. Dalam kes ini tidak boleh dipermudahkan. Jadi untuk mendapatkan markah biasanya diberi di sini. Senaraikan semua kesudahan dengan lengkap dan yang tertinggal dapat 1 markah dan dikira nilai kebarangkalian 1 markah. Begitu juga dengan bahagian yang kedua, senaraikan semua ada 11 tanpa tertinggal ataupun silap akan dapat 1 markah dan nilai kebarangkalian juga 1 markah. Jadi keseluruhannya untuk soalan ini ada 6 markah termasuk 2 markah tadi di bahagian A. Sebelum cikgu meneruskan untuk soalan yang kedua, jangan lupa tekan butang like dan subscribe bagi yang belum. Soalan yang kedua ini merupakan soalan daripada Negeri Selangor. Soalannya ialah, Rajah 2 menunjukkan 2 kad di dalam kotak K dan 3 kad di dalam beg M dan 5 kad di dalam beg N. Di kotak K ada A dan 6, kotak M ada 2, 5 dan P. Kotak N ditandakan sebagai 3, 9, Q, R dan juga T. 1 kad dipilih secara rawat daripada kotak K. Jika kad berlabel A dipilih, maka 1 kad lain dipilih daripada M. Jika kad nombor 6 dipilih, maka 1 kad lain dipilih daripada N. Jadi yang sesuai di sini ialah kita gunakan gambar rajah pokok, iaitu daripada kotak K. Daripada kotak K, kemungkinan akan dapat ialah sama ada A ataupun 6. Daripada soalan ini, jika kad berlabel A dipilih, maka 1 kad lain dipilih daripada beg M. Beg M di sini ialah sama ada kad bernombor 2, bernombor 5 ataupun bernombor ditandakan sebagai P. Dan seterusnya, jika kad bernombor 6 dipilih, maka kad lain daripada beg N dipilih. Okey, beg N di sini, jika kita dapat 6, akan dapat kad daripada beg N. Beg N di sini ditanda ada 5 kad ditandakan sebagai 3, 9, Q, R dan juga T. Soalannya, senaraikan ruang sampel. Okay, ruang sampel di sini ialah semua kesudahannya ialah A2, A2, A5, AP, seterusnya 6, 3, 6, 9, 6, Q, 6, R dan akhir sekali 6, T. Jadi semua kesudahannya di sini ada 8. Jadi bilangan kesudahannya ada 8. Jadi untuk biasanya pemarkahannya di sini, jika kita berjaya menyenaraikan semuanya dengan lengkap tanpa tertinggal, semuanya ada 8 akan mendapat 2 markah. Sambungan bahagian B, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu dan cari kebarangkalian bahawa yang pertama, kedua-dua kad itu dilabelkan dengan nombor. Yang dilabelkan dengan nombor bagi kedua-dua kad ialah di sini ialah 6, 3 dan juga 6, 9. Jadi kita senaraikan semua kesudahan peristiwa ini. Dikatakan kita namakan sebagai ianya peristiwa A. Di kesudahannya ialah 6, 3 dan satu lagi 6, 9. Jadi untuk mengira kebarangkaliannya berlakunya peristiwa A, bilangan kali berlakunya peristiwa A di sini ada 2, bilangan kesudahan atau bilangan ruang sampelnya ada 8, kita pemudahkan nilainya bersamaan dengan 1/4. Yang kedua, 1 kad berlabel dengan nombor dan 1 kad yang lain berlabel dengan huruf.
kita nak ada satu nombor dan juga satu lagi adalah huruf. Seperti yang pertama ini, A ialah huruf, dua ialah nombor. Jadi kita mahukan termasuk dalam yang kedua juga satu huruf, satu nombor. Yang ketiga, dua-dua huruf tidak termasuk. Yang keempat, dua-dua nombor tidak termasuk. Yang kelima, dua-dua nombor tidak termasuk. Yang kelima, yang keenam ini satu huruf, satu nombor. Okey, yang ini juga merupakan satu huruf dan satu nombor. Dan akhir sekali ini juga merupakan satu huruf dan juga satu nombor. Jadi kita senaraikan kembali kesudahan bagi peristiwa ini. Katakan kita namakan sebagai peristiwa B. Kesudahannya ialah A2. Yang kedua A5. Yang ketiga 6 Q. Yang keempat 6R. Dan yang kelima ialah 6T. Jadi ini ialah kesudahan yang mungkin bagi peristiwa mendapat satu nombor dan satu kad. Jadi untuk mengira nilai kebarangkalian berlakunya peristiwa P. Bilangan kali berlakunya peristiwa B di sini ada 5. Jadi 5 per bilangan kali berlakunya ruang sampel ada 8. Jadi kebarangkaliannya ialah 5 per 8. Jadi untuk mendapatkan markah, biasanya disenaraikan di sini semua kesudahan bagi peristiwa lengkap akan mendapat A1. Nilai kebarangkalian sama ada dipermudahkan ataupun tidak dipermudahkan akan dapat nilainya, jawapannya, markahnya adalah 1. Begitu juga dengan B, disenaraikan semua kesudahan akan mendapat K1 dan kebarangkaliannya 1 markah. Jadi keseluruhannya tadi bahagian A 2 markah, bahagian B di sini 4 markah dan keseluruhannya adalah 6 markah. Selesai bagi bahagian pertama, tajuk kebarangkalian. Okay, untuk siri yang berikutnya boleh tekan pada link pada bahagian description. Jangan lupa sokong cikgu dengan cara menekan butang like dan subscribe dan share kepada rakan-rakan yang lain.